Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Welcome ke sharing session siri yang ke-14. InsyaAllah hari ini kita akan menghuraikan, berkongsi berkaitan dengan hadis yang ke-13 daripada hadis 40 Al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi untuk memberkati majlis kita pada hari ini adalah baiknya kita mulakannya dengan sama-sama baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita diberi ruang untuk sama-sama mengikuti perkongsian huraian hadis yang ke-13 daripada hadis 40 Imam Nawawi. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersama-samanya kita pada malam ni kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan dipayungi oleh para malaikat yang mana sentiasa memayungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita pergi lebih jauh, sebagai tanda sokongan, sebagai tanda untuk turut menyebarkan mesej ataupun perkongsian-perkongsian yang ada pada malam ini, ada eloknya untuk saya meminta pertolongan daripada sahabat-sahabat yang ada ni untuk komen, like, share, like, komen dan share. Like, komen dan share. Like sedikit, kemudian komen dengan hashtag sharing session ataupun hashtag hadis 40 Imam Nawawi, kemudian share di wall masing-masing ataupun di grup-grup yang disertai. Jadi insyaAllah hari ini tanpa membuang masa kita pergi kepada hadis yang ke-13. Untuk yang pertama kali mengikuti bersama saya menggunakan kitab ataupun buku Al-Kafi, syarahan hadis 40 karangan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang sekarang ni memegang jawatan sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, hadis yang ke-13. Qala al-muallif hafizahullah, berkata pengarang hafizahullah, hadis yang ke-13. Tajuknya mengasihi sesama Islam. Daripada Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saya bacakan terjemahannya. Maksudnya, tidaklah sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Bila sebut muttafaqun alaih, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Imam Muslim. Hadis ini seperti mana beberapa hadis sebelum ni, cukup pendek tetapi maksudnya amat mendalam. Maksudnya melatari kehidupan kita, maksudnya memberi makna dalam kehidupan kita, dan ia sangat penting. Dan maksudnya kalau kita tengok, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, kalau kita terjemah dengan bahasa saja, gaya bahasa saja tanpa kita melihat kepada syarah, maksudnya la yu'minu, tidak beriman, ahadukum, seseorang daripada kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mengasihi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia suka dan dikasih pada diri dia sendiri. Untuk memahami hadis ni, perkataan la di situ dalam bahasa Arab ialah la
nafiyah. Maksudnya tidak. Maksudnya tidak. Cumanya ulama-ulama memberi penjelasan la yu'minu di sini adakah tidak beriman ataupun tidak sempurna imannya. Tidak sempurna iman seorang. Dan daripada syarahan-syarahan para ulama, ulama-ulama telah menjelaskan bahawa maksud tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna iman seseorang itu. Tidak sempurna iman seseorang itu hatta sehinggalah dia mencintai, mengasihi, yuhibba li akhihi. Di sini biasa ada yang terlepas. Ada orang yang terlepas dalam memahami. Yuhibba li akhihi maksudnya menyukai apa untuk saudaranya. Sebab kalau menyukai saudaranya, dalam bahasa Arab dengan mudah dia akan letak yuhibba akhahu. Yuhibba akhahu, mencintai saudaranya. Tapi maksud yuhibba li akhihi ada perkataan lam, li, untuk tu. Jadi maksudnya lain sikit. Maksudnya ialah menyukai, mengasihi kebaikan untuk saudaranya. Kebaikan. Maksudnya suka orang lain mendapat kebaikan. Ya. Sebagaimana dia suka kebaikan tu datang kepada dirinya sendiri. Itu maksud hadis dia. So, dari segi keseluruhannya ataupun secara orang kata apa, kita ambil secara tidak detail lagi, tengok sekali pandangnya, maksudnya hadis ni ialah tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia mengasihi kebaikan akan diperolehi oleh saudaranya, saudara se-Islam, sebagaimana dia suka kebaikan tu dia dapat. Maknanya apa yang kita dapat, contohnya hadis ni ditujukan kepada diri kita. Kalau kita suka kita dapat kebaikan, kalau orang yang beriman betul-betul, dia suka juga kebaikan tu dapat kepada orang lain juga. Orang Islam lain juga. Ya, kita tengok. Itu maksud hadis dia. Sebenarnya bukan hadis ni saja yang membawa maksud la yu'minu ni. Maksudnya tidak beriman ataupun tidak sempurna imannya. Di sana ada beberapa lagi hadis yang mempunyai matan. Antaranya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladi. Nabi sebut tidak beriman, tidak sempurna iman seorang kamu ni sehinggalah aku ni menjadi orang yang paling dikasihi berbanding dengan ibu bapanya dan anak-anaknya. Maksudnya tidak sempurna iman seorang tu sekiranya Nabi ni tidak menjadi orang yang paling dikasihi oleh seorang tu berbanding dengan ibu bapa, berbanding dengan anak-anak, kasih kepada anak-anak, kasih kepada ibu bapa. Ada juga hadis lain mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an liman ji'tabi, lima ji'tabi. Tidak sempurna seorang, tidak sempurna iman seseorang tu sehinggalah hawa nafsunya mengikut apa yang telah dibawa oleh lima ji'tubi. Kataan tadi, apa yang telah aku bawa, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Hadis lain juga walaupun tidak menggunakan la yu'minu ahadukum tapi membawa maksud yang sama. Dalam satu hadis Nabi sebut wallahi 3 kali Nabi sebut Nabi sebut 3 kali wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Nabi 3 kali sebut, menunjukkan betul-betul lah tidak beriman, maksudnya tidak sempurna imannya. Man bata syab'an, siapa yang dia dapat tidur nyenyak dengan dalam keadaan dia ni kenyang, wajaruhu ja'i'un, sedangkan jirannya lapar, wa huwa ya'lam, dan dia pula tahu jirannya ada dalam keadaan yang lapar. Jadi ini antara hadis-hadis lah yang mempunyai maksud tidak sempurna iman seseorang itu. Tidak sempurna iman seseorang itu. Jadi hadis yang ke-13 pun lebih kurang yang saya sebut tadi, antaranya menyebut tentang kesempurnaan iman.
Ya, bukan menyebut tentang tidak beriman. Kalau tidak beriman maksudnya kafir lah. Itu satu yang amat berat. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat yang meriwayatkan hadis ni adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. So kita baca biografi ringkas perawi ni, Anas bin Malik. Jangan tertukar dengan Malik bin Anas. Malik bin Anas ada juga orang yang bernama Malik bin Anas. Malik bin Anas ialah Imam Malik. Orang yang mengasaskan mazhab Maliki. Yang ni Anas bin Malik, sahabat. Sahabat. Dan juga khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bin An-Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji. Maksudnya Anas bin Malik ini orang asal Madinah. Kerana dia daripada golongan Ansar dan daripada suku Khazraj. Suku Khazraj. Kan kita belajar kan daripada kecil lagi, bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dia telah menyatukan Aus dan Khazraj. Jadi Anas ni daripada suku Khazraj. Kan? Beliau menjadi khadam kepada Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ibunya menghantarnya kepada Rasulullah SAW untuk menjadi pembantu baginda. Saat itu Anas baru saja berusia 10 tahun. Ibunya mengatakan kepada Nabi SAW, "Aku hadiahkan anakku kepadamu dan dia adalah anak yang pandai menulis." Apabila Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai sahaja di Madinah, mak kepada Sayyidina Anas ni terus menyerahkan dia kepada Nabi SAW untuk menjadi orang yang berkhidmat. Boleh letak macam-macam perkataan, ada letak khadam, ada letak pembantu. Tapi tugasnya macam itulah. Kalau orang politik sekarang ni disebut apa? Sebagai setiausaha sulit. Setiausaha sulit. Dan sebagainya. Jadi ibunya memohon kepada Nabi SAW agar anaknya dijadikan sebagai pembantu beliau dan memohon untuk didoakan beliau. Nabi SAW baru je sampai ke Madinah. Mak Sayyidina Anas ni yang dinamakan sebagai Ummu Sulaim terus menghantar Anas ni jumpa dengan Nabi, bagi Anas untuk berkhidmat kepada Nabi dan minta Nabi SAW doakan. Walaupun pada waktu tu Sayyidina Anas umurnya 10 tahun saja. Kalau kita tengok anak-anak kita sekarang ni 10 tahun boleh buat apa je. Reti tak nak khidmat kepada orang lain? Reti tak nak urus diri sendiri? Kan? Kadang-kadang 10 tahun ni beringuh lagi. Maknanya tak boleh nak harap banyak lagi. Kalau banding dengan orang dulu-dulu, maknanya boleh khidmat untuk orang dah. Maknanya untuk diri dia dah lepas. Untuk diri dia dah lepas untuk khidmat ke orang lain kan. Walaupun dia ni dalam umur yang budak-budak lagi, kita kata. Ya, umur budak-budak lagi. Kita tengok lagi apa yang dikatakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan panggilan Abu Hamzah. Dia tak beranak lagi, dia tak berkahwin lagi kan. Tapi ada orang Arab sudah dipanggilkan dengan gelaran Abu Hamzah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memang panggil ada panggilan-panggilan manja kepada, contohnya dipanggil Unais, kadang-kadang dipanggil seperti mana dipanggil juga kepada isteri-isteri dia dengan panggilan-panggilan yang manja. Ada panggilan manja, ada nama, ada panggilan manja kan. Bukan kita je ada panggilan manja. Ya. Jadi apa yang telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas Ummu Sulaim ni, dia meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk doa kepada Anas. Apa doa Nabi? Yang ni kita boleh praktik Nabi sebut, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lah wa adkhilhul jannah. Nabi doa apa? Allah yang pertama, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, ya Tuhanku, banyakkanlah harta dia. Banyakkanlah harta dia. Yang kedua, wa waladahu. Banyakkan juga anak dia. Anak dia. Wa atil umrahu.
panjangkan umur dia, wa barik lahu, dan berkati dia. Maksudnya dengan harta dia, dengan anak-anak dia, dengan umurnya yang panjang tu diberkati. Bukan saja-saja, dia diberkati. Kemudian Nabi SAW doa juga, wa adkhilhul jannah. Wa adkhilhul jannah. Masukkanlah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Oh, Nabi doa tak ada hijab memang makbul lah. Confirm makbul. Jadi memang selepas Nabi SAW mendoakan, dan kita tengok hayat Sayyidina Anas ni, walaupun ketika dia bersama dengan Nabi umur 10 tahun, dan 10 tahun Nabi berada di Madinah, maksudnya umur 20 tahun, umur Anas ni 20 tahun, Sayyidina Anas 20 tahun, Nabi meninggal dunia, wafat. Tetapi tengok hayat Sayyidina Anas lepas tu, makbul doa Nabi, memang betul di hadapan mata. Dia sahabat yang akhir lah, orang kata yang ujung-ujung lah, maknanya dia, sebab dia hayat hidup dia lama. Orang lain yang hayat hidup pendek saja, ataupun biasa-biasa umur umat Nabi Muhammad ni 60 tahun, 70 tahun. Tapi dia ni umurnya sehingga dikatakan umurnya sehingga 103 tahun. 103 tahun. 103. 103 tahun. Sikit lagi lah di Malaysia tu 96 tahun baru kan. Ni 103 tahun. 103 tahun. Dan diceritakan anaknya pula. Tadi kan Nabi doa yang pertama, orang kata apa, ada kita sebut yang pertama harta dia kita sebut satu doa daripada doa Nabi tu, Allahumma akthir malahu. Harta Sayyidina Anas ni banyak, tapi yang biasa orang sebut antaranya ialah kebun kurma dia ni bukan sekadar banyak, tetapi berbuah 2 kali setahun. Berbanding orang lain sekali setahun saja. Berkatnya banyak harta dia. Dah lebih daripada orang lain. Orang lain berbuah sekali, dia berbuah 2 kali. Dah untung dah kat situ kan. Kemudian anak-anaknya diberitakan berpuluh-puluh orang anak. Dan diceritakan anak dengan ada yang meriwayatkan bahawa anaknya sahaja 100 lebih dah. Ada yang mengatakan bahawa anak dengan cucu tu yang jadi 100 lebih. Ada orang kata 106 orang anak. Ada yang kata 106 ni anak bercampur dengan cucu. Jangan tanyalah berapa orang isteri, sebab kita tak tahu. Saya pun tak tahu. Tahu cerita pasal anak je ramai. Yang ketiga, Nabi doa apa? Wa atil umurahu. Dipanjangkan umurnya, dan dipanjangkan sungguh, seperti mana yang bagi tahu tadi, 103 tahun. Dia dan hidupnya penuh keberkatan, anaknya penuh, maknanya keberkatan tu bukan pada umurnya sahaja, pada hartanya, pada anaknya. Wa adkhil jannah. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Isabah menyebut antara lainnya anak kandung dan cucu-cucunya dimakamkan saat Hajjaj menduduki kota Kufah sebanyak 100 orang. Dalam buku ni tulis 100 orang pula. Cucu dan anak-anak. Kan? Sedangkan usia dan kesihatannya, dia tidak pernah menderita sakit, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menganugerahkan kepadanya rezeki yang banyak. Kita dah sebut tadi rezeki banyak dia kan. Antara keberkatan pada umurnya apa? Antara keberkatan pada umurnya ialah disebut Abu Hurairah katanya, ma ra'aitu ahadan ashbahu salatin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim. Saya tidak pernah melihat seorang sahabat pun yang mirip dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Ibnu Ummu Sulaim, anak kepada Ummu Sulaim, iaitu Sayyidina Anas lah, Sayyidina Anas bin Malik. Maknanya nak ceritanya gaya solat tu orang kata apa, sebiji lah sebiji lah. Maknanya orang melihat dia ni memang tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Ibnu Sirin berkata, Anas adalah sahabat yang solatnya paling bagus
baik di rumah maupun pada waktu safar. Orang-orang soleh ni yang nak tiru Nabi SAW ni, dia tiru betul-betul. Siapa boleh beza? Ada perbezaan sikit pun, hak ni bagus sikit, hak ni bagus banyak. Boleh trace. Kalau kita ni biasa-biasa nampak solat, beres tu. Sama je, lebih kurang je kan. Tapi orang yang memang nak tiru Nabi betul-betul, dia akan tengok. Dan didapati solat Sayyidina Anas ni memang paling bagus, paling dekat dengan cara Nabi SAW. Imam Ahmad berkata, Anas radhiyallahu anhu telah meminta syafaat daripada Rasulullah SAW pada hari akhirat. Padahal Nabi SAW doa dah. Masukkan doa dah. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia dalam syurga. Tapi Sayyidina Anas ni minta lagi daripada Nabi SAW untuk syafaat dia. Sebab kehidupan para sahabat ni memikirkan tentang akhirat. Sangat memikirkan tentang akhirat. Kita ni dalam sehari kita tak tahu sejauh mana kita ni mengingati akhirat. Kita timbang hidup kita dengan akhirat ni, kita tak tahu. Kita tanyalah diri kita sendiri. Setakat mana kita fikir akan akhirat kita. Takut kita ni setiap hari fikir macam mana nak tambah duit, macam mana nak ni, macam hal dunia semua. Jangan kita fikir hal akhirat. Solat kita tak pernah tambah baik. Puasa kita tak pernah tambah baik. Bacaan Quran kita, hak tu lah. Umur 6 tahun dulu khatam, hak tu lah kita pegang. Tak ada nak tambah baiknya. Walaupun umur kita sekarang ni 46 dah. Dulu 6 tahun lah sekali khatam. 46 ni tak tahu lagi khatam berapa banyak kali dah. Jadi kita kena fikir balik benda tu. Jadi Sayyidina Anas ni walaupun masa kecilnya Nabi SAW dah doakan dia masuk syurga, dah besar tu dia minta pula syafaat daripada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, pasti aku akan memenuhi permohonanmu itu. Anas bertanya lagi, di manakah aku perlu memohonnya? Di hari akhirat kelak, wahai Nabi wahai Nabi Allah. Rasulullah SAW menjawab, mintalah padaku sesuatu yang pertama kamu minta padaku, iaitu di atas titian sirat. Tanya Anas lagi, jika aku tidak menemui engkau di situ? Rasulullah menjawab lagi, maka kalau tidak menemuiku di sana, maka bermakna aku berada di mizan. Jika tidak ketemu aku di mizan, maka aku berada di telaga. Aku berada di antara 3 tempat tersebut pada hari kiamat kelak. Kalau nak cari Nabi SAW akhirat kelak, ada 3 tempat. Yang pertamanya dekat titian sirat. Yang keduanya dekat mizan. Yang ketiganya dekat telaga. Al-Haud. Jadi kita ni atas dunia ni bolehlah sebut cari Nabi 3 tempat ni. Tapi nak kumpul daripada umat, daripada zaman Nabi Adam dulu sampailah orang yang selepas kita hidup ni, jenuh nak mencarinya. Cara nak mencarinya ialah dengan berbekalkan kepada amalan. Duit, harta, emas, gaji puluh-puluh ribu tidak akan bermakna kepada kita sekiranya tidak membawa amalan. Tidak membawa sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidak membawa ajaran-ajaran Nabi SAW. Jadi benda tu tidak akan, benda selain daripada tu tidak akan memberi makna. Ibnu Jauzi menyebut bahawa Anas bin Malik meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW sebanyak 2,286 buah hadis. Dan di dalam Musnad Imam Ahmad sebanyak 2,178 buah hadis daripada beliau. Jadi kita tahulah, banyak kali dah sebut ni kan. Kita sebut sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ialah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni orang yang ketiga. Anas bin Malik ialah orang yang ketiga paling banyak, 2,286 hadis. Kalau Abu Hurairah 5,000 lebih kan. Ketika Anas wafat, beliau berumur 107 tahun, dan ada juga yang berpendapat beliau wafat pada 99 tahun. Ni orang kata apa, dari segi ketepatan, ada yang kata 103, ada yang kata 107, ada yang berpendapat di umur dia 99 tahun. Yang penting umur dia tidaklah seperti purata umat Nabi Muhammad hidup. Memang panjang.
99 tu pun dah lama. 100 lebih pun lagi lama. Jangan sangatlah kalau orang sekarang ni, jangan sangat. Berkata Waqidi dan lainnya, Anas adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wafat paling akhir di Basrah. Ialah umur ratus tahun kan. Jadi orang yang wafat sama dengan dia tu batch tabi'in, orang yang selepas daripada generasi para sahabat tabi'in. Para ahli sejarah berselisih dalam menentukan tarikh kewafatan beliau. Ada yang mengatakan beliau wafat pada tahun 90. Ada yang mengatakan 91 dan ada kata 92. Dan ada pula yang mengatakan pada tahun 93 Hijrah. Ini adalah yang masyhur menurut jumhur. Imam Ahmad berkata Anas bin Malik dan Jabir bin Zaid wafat bersamaan pada hari Jumaat pada tahun 93 Hijrah. Jenazahnya dimandikan oleh tabi'in yang besar iaitu Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni pengarang kitab Tafsir Ahlam kan. Tafsir mimpi. Ulama besar jugalah di kalangan para tabi'in. Selesai kita melihat kepada biografi ringkas. Jadi kita melihat Anas bin Malik ni oleh kerana dia ni orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun muda, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tu dia dapat capture dan disampaikan pula kepada sahabat-sahabat lain. Dia juga orang yang paling matching lah solat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang antara yang paling banyak top 5 periwayatan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan hadis ni apa? Keistimewaan hadis ini mempunyai satu neraca sifat iman yang tinggi dan hakiki. Itulah hebatnya kedudukan cinta kepada saudaranya. Jadi dalam hadis ni memberi satu keistimewaan, meletakkan cinta, kasih kepada saudara-saudara kita se-Islam dalam neraca iman. Kerana iman ni adalah menentukan kita di akhirat kelak. Jadi ada nilai dia yang sangat tinggi. Ulama dan hadis ni, Imam Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Muslimnya bahawa Imam Abu Muhammad Abdullah bin Abu Zaid, Imam mazhab Maliki di Maghribi pada zamannya telah berkata hadis ni adalah himpunan peradaban baik adalah terpancar daripada 4 hadis. Salah satunya hadis ini. Maksudnya nak cakap macam ni. Ada 4 hadis yang menghimpunkan peradaban terbaik. Berkaitan dengan adab ni lah. Ada 4. Salah satunya adalah hadis yang kita sedang kongsikan sama-sama pada malam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita terus kepada Hadiyun Nabawi dan istifadah hadis, pengajaran daripada hadis ni. Yang pertama, Ibnu Daqi Al-Id berkata, yang dimaksudkan dengan tidak beriman adalah imannya tidak sempurna. Kerana tidak dimaksudkan dengan sedemikian, jika tidak dimaksudkan dengan sedemikian, maka bererti seorang tidak memiliki iman sama sekali apabila tidak mempunyai sifat seperti itu. Jadi Ibnu Daqi menjelaskan bahawa la yu'minu di sini bukanlah maksud tidak beriman teguh, tetapi tidak sempurna iman seseorang itu. Tidak sempurna dengan tidak beriman, tidak sempurna iman dengan tidak beriman, dua perkara yang berbeza. Ya. Kalau tidak beriman, maka orang tu kafir. Kalau tidak sempurna iman, maksudnya dia ada iman, tetapi level-level dia mungkinlah level luluh saja 40%, 30% ataupun 50%. Tidak sempurna 100%. Jadi nak ceritakan kalau nak iman yang sempurna mesti dengan kasih kepada saudaranya tadi, kebaikan kepada saudaranya tadi. Dia nak cerita macam tu. Sebab kita dah catatkan tadi, la tadi maksudnya la yu'minu, la nafiyah, menafikan. So menafikan apa? Menafikan kesempurnaan iman. Jadi la tu menyatakan bahawa tidak sempurna iman seseorang tu. Okey. Jadi iman ni, apa maksud iman? Iman adalah maksudnya membenarkan dengan hati. Al-iman, apa maksud dia? Tasdiq bil qalbi.
wal iqrar bil lisan, dan melafazkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih. Maksud iman yang biasanya yang kita sebut itu 3 perkara. Yang pertama membenarkan dengan hati, yang kedua melafazkannya dengan lisan, dan yang ketiga amal dengan anggota badan. Belajar daripada sekolah menengah, sekolah rendah, hak itulah maksud iman yang mudah nak kita hadam. Jadi asal kedudukan iman ni dalam hati, sebab membenarkan dengan hati. Kita sebut tadi kan, membenarkan dengan hati. Jadi kita membenarkan dengan hati, membenarkan apa? Membenarkan Allah tu adalah Tuhan yang mencipta alam ini dan wajib disembah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah SWT. Dan juga kita mempercayai rukun-rukun iman yang lain. Hak tu dah cukup dah untuk kita mendapat iman. Hak tu kira level lulus lah tu. Kalau kita luluh, kita beriman dengan 6 rukun iman tersebut, ni luluh lah. Luluh, dapat markah luluh. Tapi sempurna tak lagi? Nak level sempurna, kena ada benda-benda lain lah. Antaranya yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ni, ya. Antaranya yang disebutkan hadis Nabi, dalam hadis Nabi SAW yang kita kongsikan ni. Jadi akar iman kita tu tak kuat sekiranya kita tak ada benda ni. Hati juga tidak teguh sekiranya kita tak ada benda ni. Sekiranya kita nak jadi manusia yang baik, kita kena ada benda ni. Yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau tak, tidak sempurna. Markah iman kita tu sekadar luluh saja. Cukup syarat orang kata. Kita dalam bab-bab akhirat ni jangan sekadar cukup syarat saja. Kalau periksa tak apa. 40 40 saja kita dapat. Tapi bab-bab akhirat ni kita bimbang, kita akan gagal. Jadi kita ambil lah yang lebih sikit kan. Supaya kita dapat kesempurnaan iman, insya-Allah bahagia di akhirat nanti. Muslimin muslimat yang rahmati Allah SWT, pengajaran yang kedua pula, Abu Amr bin Salah berkata, perbuatan sebegini kadang-kadang dianggap sulit hingga ia tidak mampu dilakukan oleh seorang. Maksudnya, kalau kita ambil penafsiran yang awal tadi tu, la yu'minu maksudnya tidak beriman. Memang jadi susah lah. Memang jadi susah. Tapi kalaulah ambil tafsiran yang kedua tu, jadi itu okey sikit. Sedangkan ia tidaklah sedemikian. Abu Amr bin Salah pun kata tidak sedemikian. Bukanlah maksudnya tidak beriman kalau seorang tu, tapi tidak sempurna iman. Kerana yang dimaksudkan dengannya ialah bahawa seorang itu imannya tidak sempurna sehinggalah dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sesama Muslim seperti mana dia cintakan kebaikan untuk dirinya sendiri. Kalaulah kita ni suka, kita ni berpendapatan banyak, ada gaji banyak, kita pun suka juga orang lain gaji banyak. Kalau kita ni rasa suka bila kita susah ni orang tolong, kita pun suka juga kalau orang susah orang lain tolong, kita pun tolong. Ya? Jangan jadi sebahagian orang ni, kalau dia tak dapat, dia tak puas hati. Dia tak dapat, dia tak puas hati. Tu jangan jadi macam tu. Kerana antara kesempurnaan iman, kita sukakan kebaikan dapat kepada saudara Islam kita yang lain. Kata Ibn Salah lagi, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan sesuatu perkara yang baik bagi dirinya. Sebagai contoh, tidak saling menyusahkan orang lain seperti mana dia juga tidak mahu dikurangkan nikmat pemberian ke atasnya. Kita tidak buat benda yang jahat. Kita tidak buat perkara yang tidak betul. Seperti mana kita pun tak suka orang lain buat tidak betul pada kita. Ya? Kalau kita tidak suka dicemuh, maka kita jangan suka kecam orang lain. Jangan kita suka cemuh orang lain. Kalau kita tak suka dicari kesalahan-kesalahan kita, dibelek-belek kesalahan kita, maka kita juga jangan cari-cari, jangan belek-belek kesalahan orang lain. Kalau kita jenis tak suka kena blocking kereta kan, kita jangan block kereta orang. Kalau kita parking, tiba-tiba kereta ada satu kereta ni blocking kereta kita, dah lah tak free handbrake, tak tinggal nombor pula, tutup itu tinggal 2-3 jam. Kita pun panas hati juga. Tak suka benda tu, kita pun jangan buat kat orang lain macam tu. Itu maksud dia.
Jangan kita menyusahkan, buat perkara-perkara yang menyusahkan, memburukkan, menyebabkan orang lain tak suka, kita pun tak suka. Simple je. Simple macam tu je. Kata Ibn Salah. Pengajaran yang ketiga pula, Abu Zinad berkata, secara mafhumnya hadis ini menyatakan hak persamaan. Tetapi sebenarnya manusia itu mempunyai sifat mengutamakan diri kerana sifat manusia melebihkan diri sendiri. Jika seseorang memperlakukan orang lain seperti memperlakukan kepada dirinya sendiri, maka ia merasa dirinya berada di bawah orang yang diperlakukannya itu. Jadi benda ni lah yang perlu kita tu balik. Memang hadis ni nak mengajar sebenarnya, kalau kita tak suka, kita jangan buat orang lain seperti mana yang kita tak suka. Kita kalau sukakan kebaikan, buat kepada orang lain seperti mana kita juga sukakan kebaikan. Ya? Jangan macam tu. Sebab manusia ni memang sifat dia, asal dia, kalau hadis ni tidak memesan kepada kita, kita memang nak lebih daripada orang lain juga. Ya? Kalau baru ni masa zaman-zaman susah, khususnya tahun lepas kan. Lama PKP. Orang yang hilang pekerjaan, hilang pendapatan dan sebagainya. Ya? Diberikan bantuan. Ada juga orang yang sepatutnya dia boleh lepas bantuan daripada orang lain, tapi menuntut juga menyebabkan orang lain tak dapat bantuan. Berebut bantuan padahal dia gaji ada lagi, bantuan lain dapat lagi. Tetapi dia tak boleh. Tengok orang lain dapat, dia tak dapat. Yang ini ada disebut oleh Imam Al-Ghazali. Manusia ni berbagai-bagai. Imam Ghazali kata apa? Antaranya orang yang jenis ni ada 3 jenis lebih kurang. Orang yang jenis deki lah kita kata. Yang pertamanya, dia nak supaya orang lain tu hilang nikmat tu. Dan nikmat tu dapat kepada dia. Kan? Kalau buat bantuan, orang lain tak dapat bantuan, biar aku seorang dapat bantuan. Lebih kurang gitulah. Maksudnya dia bercita-cita supaya hilang terus nikmat tu daripada orang lain dan nikmat tu sampai ke dia je. Imam Ghazali kata ada orang yang seperti macam tu. Golongan yang kedua pula, Imam Ghazali kata, yang bercita-cita supaya hilang terus nikmat daripada orang lain sekalipun dia tak dapat. Maknanya sama-sama tak dapat Orang kata apa, menang jadi abu, kalah jadi arang. Maknanya semua tak dapat. Biar. Ada juga gitu. Asal orang tak dapat je, dia tak dapat pun tak apa. Orang yang jenis mendeki ni. Dan yang ketiga ada juga jenis bercita-cita nikmat orang lain tak boleh lebih daripada dia. Tak boleh lebih daripada dia. Kalau orang lain lebih daripada dia, dia rasa tak sedap. Dia rasa tak sedap. Dia rasa tak kena. Jadi Imam Ghazali kata hak tiga-tiga ni dosa semua. Jadi kita jangan jadi macam tu. Kita nak kejar kesempurnaan iman, kita kena elakkan perasaan-perasaan macam tu, dan kita kena kasih kepada orang lain. Orang lain ni ada qadiyah dia sendiri, ada keadaan dia sendiri, kita kena jaga. Itu yang ketiga lah. Maksudnya pengajaran yang ketiga. Pengajaran yang keempat, kasih sayang sama Islam adalah satu kemestian. Inilah yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan begini berpunca daripada kemesraan berkomunikasi, kemesraan kecintaan dan kasih sayang serta saling bersimpati. Kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan masyarakat harmoni dan simpati dapat dijadikan contoh yang paling baik bagi mewujudkan suasana kerjasama dalam masyarakat yang kini. Betul, kerajaan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW adalah kerajaan yang terbaik dalam menghubungkan kasih sayang, keharmonian dalam masyarakat. Jarang, ataupun kita boleh kata tak ada lah. Tak ada lah masyarakat seperti mana masyarakat di zaman Nabi SAW, orang Islam. Pada waktu di zaman pemerintahan Islam, masyarakat majmuk, pelbagai bangsa, pelbagai agama, pelbagai suku, tapi dapat hidup harmoni di bawah pemerintahan Islam. Kita boleh tengok apabila Islam datang ke Madinah. Islam datang ke Madinah, Nabi berhijrah, Nabi telah menyatukan dua suku bangsa yang telah berbalah sekian lama, bermusuh sekian lama, iaitu Aus dan Khazraj, menjadi Ansar, satu bangsa yang lain pula. Dapat disatukan. Kita ni dulu balah dengan siapa? Kita carilah bangsa yang kita selalu balah, boleh disatukan.
Oh, satu benda yang sangat susah. Kerana apabila kita dah berbalah, turun temurun, dah masuk kita kata bukan, dah bergenerasi, dah bergaduh berbalah ni, sukar untuk baik. Tapi Islam datang dapat menyatukan Aus dan Khazraj. Selain daripada itu, Islam satukan kaya dan miskin. Tidak ada perbezaan orang kaya dan miskin, melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin ada kelebihan dia, orang kaya ada kelebihan dia. Yang kaya menolong yang miskin mendoakan yang kaya. Orang Islam kan. Islam memang menerima hakikat ada yang miskin, ada yang kaya. Tetapi menjalinkan kasih sayang, membina keharmonian antara dua level kehidupan ni menjadi kelebihan dalam Islam. Sebab tu diwajibkan zakat. Dalam harta kita ada bahagian untuk orang lain. Kita jangan ingat bila kita dapat gaji kita, bila kita dapat pendapatan kita, hasil daripada perniagaan kita, tidak ada bahagian untuk orang lain. Ada bahagian orang lain dalam harta kita. Kerana itu adalah kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam juga tidak membezakan warna kulit. Kita tengok orang yang kulit hitam, gelap, tetap mendapat kemuliaan di dalam Islam. Kita boleh tengok Bilal mendapat, orang kata apa, orang menjadi orang kepercayaan Nabi SAW. Kalau dia kata ramai pembantu-pembantu Nabi, orang yang jadi setiausaha kepada Nabi SAW, tapi antara yang paling rapat sekali, antara yang paling tinggi sekali, kalau pangkat kerajaan Jusa'i lah, Jusabi lah, apalah, iaitu pangkat-pangkat dalam kerajaan ni, antaranya adalah Bilal bin Rabah. Orang yang kulit hitam, tetapi diiktiraf Nabi SAW. Tidak membezakan warna kulit, berbeza dengan orang zaman sekarang ataupun orang zaman sebelum ni, yang penuh dengan resis, penuh dengan, orang kata apa, budaya-budaya yang membezakan antara warna kulit. Begitu juga dalam Islam, dalam membina keharmonian dan kasih sayang ni, Islam minta untuk sama-sama mengambil berat pasal jiran. Kita dah sebut tadi, tidak beriman seorang tu sekiranya dia tidur nyenyak, tidur dalam keadaan kenyang, tetapi jirannya dalam keadaan yang lapar, dan dia tahu jirannya tu dalam keadaan lapar. Tidak beriman, tidak sempurna iman seorang tu. Jadi begitulah kuatnya Islam dalam membina masyarakat yang harmoni dan penuh dengan kasih sayang. Pengajaran yang kelima, antara sifat orang yang beriman ialah saling membantu seperti mana yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah wujudnya keadaan bersimpati antara anggota masyarakat. Bab kata pepatah, cubit paha kiri, paha kanan terasa sakit. Memang ada juga dalam Islam. Dalam Islam ni, bab kata Imam Hasan Banna, bila kita, orang kata apa, berukhuwah, ada konsep ukhuwah, persaudaraan Islam. Setiap orang Islam ni adalah bersaudara. Orang Islam yang bersaudara ni, yang paling ringan sekali dalam ukhuwah ni ialah salamatus sadr, berlapang dada. Yang paling tinggi sekali isar, melebihkan orang lain. Kita tengok sejarah Islam sendiri, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, demi peperangan, demi menyumbang kepada peperangan, sanggup menyedekahkan semua harta dia fi sabilillah. Apabila ditanya oleh Nabi SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk kamu dan ahli keluarga kamu? Dia tinggal apa? Dia kata, aku hanya ada Allah dan Rasul saja. Ada kekalkan Allah dan Rasul je tinggal. Ingat dulu sahabat-sahabat saya di Syria tu, kalau dah tak ada duit, dah putus belanja dah semua, cakap apa, sebelum tunggu mak ayah kirim duit lah, apalah semua, dapat duit untuk belanja, dia kata apa, sekarang ni ada benda dah, tak ada apa-apa dah, tinggal Allah dan Rasul je dia. Ada Allah dan Rasul, memang betul-betul tak ada duit lah masa belajar kan. Ambil daripada cerita Abu Bakar ni kan. Nak cerita Abu Bakar ni, bila ada satu perang tu, dia sedekahkan harta dia, ke semua harta dia, dia sedekahkan.
Ha. Kita ni nak sedekah RM1 pun payah kan. Sehari-hari kita duk fikir tentang susahnya dunia kita. Banyak lagi kisah-kisah lain, antaranya kisah di Perang Yarmouk. Perang Yarmouk di mana ada 3 orang yang orang kata apa, cedera dalam peperangan. Dihulurkan air kepada yang pertama. Dihulurkan air yang pertama. Baru nak minum, dia dengar ada orang yang sakit, sahabat dia yang sakit. Dia kata, bagilah air kepada orang tu, mungkin dia lebih perlukan. Bawa air tu ke orang yang kedua tu. Orang kedua tu baru nak minum, dengar pula ada orang lain pula yang sakit, yang seolah-olah perlukan air. Dia kata, bagilah kepada kawan tu, takut orang lain, orang itu lebih memerlukan. Dan pusing sampailah ketiga-tiga tu tidak minum dan mati dalam keadaan melebihkan orang lain, isar, melebihkan saudara Islam yang lain untuk dapat nikmat-nikmat yang tu. Yang dalam bab tadi tu adalah air lah. Kan? Banyak lagi boleh tengok kisah-kisah, sebab Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, telah ceritakan berkaitan dengan Isa ni dalam Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Payahlah kita kan. Dan Nabi SAW sendiri sebut, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu 'udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humam. Maksud apa? Perbandingan orang mukmin ni pada kasih sayangnya, pada orang kata apa, bertolak ansurnya, pada sayanglah kita nak kata, seperti mana jasad. Seperti mana satu jasad, sekiranya ada sakit pada satu bahagian, yang lain pun rasa tak lena, anggota lain pun rasa tak lena, anggota lain pun akan rasa sakit kepala dan sebagainya. Maknanya tak sedap juga. Begitulah kita. Samalah dengan kita kata apa tadi, pepatah kita, cubit paha kanan, paha kiri juga, cubit paha kiri, paha kanan pun terasa sakit juga kan. Itu adalah pengajaran yang kelima. Pengajaran yang keenam, hubungan erat dan kerjasama menjadi amat penting, khususnya dalam menjayakan satu-satu misi, sama ada kenegaraan atau kemasyarakatan. Dengan kerjasama, sebarang perkara yang sukar dan susah, bahkan dianggap hampir mustahil, akan menjadi amat mudah, senang dan pantas diselesaikan. Kita sebut dah tadi ya. Maksudnya bila ada kasih sayang, bila ada hubungan erat, ada keharmonian, akan mudahlah terbentuk kerjasama. Itu telah diterapkan dalam Islam. Pengajaran ketujuh saya tak baca. Saya lompat kepada pengajaran yang ke-8. Pujangga berkata, jangan menganggap semua kritikan yang diarahkan kepada anda sebagai satu permusuhan. Tetapi ambillah faedah yang ada di dalamnya, tanpa perlu melihat maksud orang yang mengkritik itu. Kerana ketika itu anda lebih memerlukan penambahbaikan daripada pujian. Maksudnya mungkin kita dalam masa kita berhubung dengan sesama Islam ni, kita akan mendapat kritikan. Kita ambil positif saja kritikan-kritikan yang dibagi. Mungkin pada waktu tu kita memang perlukan teguran. Kita perlu teguran daripada orang lain. Dan apabila orang lain tu bagi teguran kepada kita, maka sudah pasti benda tu lebih diperlukan oleh kita. Bukan semua yang manis tu baik kan. Kadang-kadang yang manis itulah memberi penyakit kepada kita kan. Kadang-kadang yang pahit itulah yang menjadi ubat kepada kita. Ingat yang itulah. Pengajaran yang ke-9, perhatikan peperangan Khandaq atau Ahzab yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah di antara tentera musyrikin Mekah yang bergabung dengan kabilah-kabilah Arab, menjadikan jumlah kekuatan mereka hampir 10,000 orang yang cuba menyerang Madinah, yang mana jumlah tentera Islam hanya 3,000 orang sahaja. Tetapi dengan strategi yang diinovasikan oleh Salman Al-Farisi dengan cara menggali parit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membahagikan jarak galian untuk beberapa orang secara kerjasama.
ianya dapat disiapkan dalam masa beberapa hari sahaja. Akhirnya umat Islam dapat menjadikan parit tersebut sebagai benteng daripada kemarahan musuh sehingga datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala apabila diterbangkan segala khemah dan pulanglah kaum musyrikin dalam keadaan hina dan patah semangat. Inilah berkat kerjasama. Jadi pengarang cuba mengembalikan cerita tentera Ahzab ni. Tentera Ahzab berkaitan dengan perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Samalah. Kejadiannya sama tapi nama je ada dua kan. Peperangan Ahzab ataupun Khandaq ni berlaku pada tahun 5 Hijrah. Dalam tahun 5 Hijrah ni ada 4 peperangan besar yang berlaku. Antaranya Ahzab ni lah. Tapi Ahzab ni antara yang paling besar lah. Apabila musyrikin Mekah mendapat kekalahan demi kekalahan demi kekalahan, jadi dia jadi rasa tercabar. Jadi telah berlaku satu pakatan antara kabilah-kabilah Arab yang diketuai oleh kaum musyrikin nak serang Madinah pada waktu tu. Telah dikumpulkan 10,000 bala tentera. Sedangkan di Madinah ada 3,000 orang saja. Tu pun capur habis lah tu. Habis maknanya yang ada di Madinah itulah 3,000 orang. Pada waktu tu yang boleh berperang. Tetapi apabila Nabi SAW dengar berita orang musyrikin tengah berpakat dengan kabilah-kabilah Arab untuk menyerang Madinah, maka Nabi SAW telah memersyarat untuk meminta pendapat sahabat bagaimana kita nak menghadapi peperangan ni. Kemudian datanglah Salman Al-Farisi memberi pendapat. Salman Al-Farisi ni bukan orang Madinah, bukan orang Arab, dia orang Parsi. Kalau kita sekarang ni orang Iran. Jauh lah maknanya nak kata ID tu bukan pasport tu, bukan pasport orang tempatan lah, bukan pasport warga negara, tapi daripada luar. Tapi Nabi SAW sepanjang selagi mana dia Muslim boleh terima pendapat, tidak ada masalah. Salman kata apa? Ya Rasulullah, inna kunna bi'ardin Faris. Wahai Rasulullah, kami ni ketika mana di tanah Parsi, idza husirna, sekiranya kami dikepung, khandaqna alaina, mana kami akan gali parit di sekeliling kami. Jadi Sayyidina Salman Al-Farisi ni cadang, dan cadangan dia diterima. Walaupun dia ni bukan orang Arab, bukanlah bangsa lain. Kalau nak cerita pasal bangsa lah, nak cerita pasal resis, Nabi tak resis, Islam tak resis. Ya, terima idea Salman Al-Farisi ni. Alhamdulillah terima cadangan Salman Al-Farisi ni, di mana kalau kita tengok Madinah pada waktu tu dikelilingi oleh Bukit Bukar, Gunung Ganang yang tinggi di sebelah selatannya, di sebelah timurnya dan di sebelah baratnya, begitu. Jadi yang satu-satunya arah yang boleh musuh menyerang ialah di bahagian utara, masuk ke pintu utara. Jadi di pintu utara ni lah Nabi SAW dan sahabat-sahabat perlu menggali parit. Saya tak ingat dah berapa kilometer perlu digali parit, tapi Nabi dan para sahabat buat parit ni. Dikatakan Nabi tugaskan setiap 10 orang gali parit sepanjang 40 hasta. Dalamnya, lebarnya saya tak pasti, tapi 40 hasta setiap 10 orang. Dan Nabi SAW sendiri turun juga menggali parit. Diceritakan oleh Barra bin Azib. Kata, aku melihat Rasulullah SAW mengangkat tanah sampai aku tak nampak dah kulit Rasulullah SAW. Kerana apa? Kerana tertutup dengan tanah, tertutup dengan habuk tanah pun semua dah tertutup habis dah. Menunjukkan Nabi SAW bukan buat sikit-sikit lah, memang buat sungguh-sungguh juga dalam perkara ni. Jadi nak ceritanya, hasil kerjasama orang Islam, akhirnya turunlah nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang memberikan kemenangan kepada orang Islam ini bukanlah dengan kekuatan orang Islam itu sendiri, tetapi dengan usaha yang sedikit itu Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kemenangan dan memberikan pertolongan kepada orang Islam. Sebab itulah kadang-kadang orang Islam ni tak boleh nak ukur sangat dari segi material. Kena ukur juga hubungan dengan Allah SWT.
Setakat mana tuntutan-tuntutan Allah SWT, tuntutan-tuntutan Islam kita jalani untuk kita minta pertolongan daripada Allah SWT. Dan akhirnya tentera Islam menang, dan tentera musyrikin dan orang-orang yang sekutunya, Ahzab, sekutu-sekutu kalah dengan tiupan orang kata apa, ribut pasir daripada nusrah Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang ke-10 pula, ada dua lagi pengajaran. Ni yang kedua akhir. Hadis ini menunjukkan penafian sesuatu bagi menafikan kesempurnaan, bukan bermaksud menafikan kesahihannya. Justeru marilah sama-sama kita pamerkan kasih sayang sesama kita sehingga mendapat keimanan yang hakiki dan keredaan Allah yang akhirnya melahirkan masyarakat dan negara yang disebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi hadis ni seperti yang disebut tadi bukanlah menunjukkan penafian kepada seorang itu tidak beriman, tetapi penafian kepada tidak sempurna iman seorang itu. Jadi marilah kita sama-sama kejar kesempurnaan iman ini. Pengajaran yang ke-11. Pengertian hadis ini bukan terhad kepada urusan dunia seperti perniagaan, keuntungan dan barangan material semata-mata. Malah hadis ini mempunyai maksud yang lebih luas lagi, iaitu meniputi perkara duniawi dan ukhrawi. Justeru menyukai dan gembira agar saudaranya mendapat hidayah, istiqamah atas jalan kebenaran dan keteguhan dalam perjuangan juga termasuk dalam pengertian hadis ini. Jadi pengarang nak sebut kat sini bukanlah kita kata kebaikan yang kita inginkan kepada saudara kita tu hanya melibatkan benda-benda material, duit, pendapatan, rumah, kereta dan sebagainya. Tapi kita juga gembira dengan kebaikan kalau seorang sahabat kita tu, saudara kita tu mendapat kebaikan dari segi hal-hal ukhrawi. Daripada tak solat, boleh solat. Daripada tak pandai solat, kepada pandai solat. Daripada tak boleh baca Quran, kita boleh baca Quran, kita pun suka juga. Dan kita tolong dia juga dalam proses-proses macam tu. Jadi ini adalah termasuk di dalam hadis ni. Kalau kita rasa suka kawan-kawan kita tu dapat membuat kebaikan, maka insya-Allah iman kita tu berada di dalam keadaan yang sempurna, insya-Allah. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, kita tengok kepada bahagian akhir daripada huraian hadis ini, iaitu aplikasi hadis dalam kehidupan. Sebahagian ulama berkata hadis ini dari segi fiqh menunjukkan bahawa orang yang beriman bersama mukmin lain seperti satu jasad. Kita sebut dah tadi, orang beriman ni seperti satu jasad. Justeru hendaklah dia kasihinya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Dikasih orang lain seperti mana dikasih pada orang lain juga. Dikasih orang lain seperti mana dikasih kepada diri dia sendiri. Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menyebut kisah bidalan orang Arab. Di sebuah taman terdapat banyaknya pohon kayu. Ada yang besar dan ada yang kecil. Mereka bersukaria. Tiba-tiba satu hari jatuh sebilah mata kapak menyebabkan semua pohon kayu menangis dan takut. Ini kerana sudah pasti mereka semua akan ditebang. Akhirnya mereka bertemu dengan pohon yang paling tua dan mengadu hal itu. Lantas pohon yang tua dan mempunyai banyak pengalaman hidup pun berkata, "Jangan takut dan jangan menangis. Sesungguhnya mata kapak tersebut tidak boleh menebang kamu selama mana kamu tidak memberi kepadanya dahan-dahan untuk dijadikan hulu kapak." Iktibar dari kisah ni menunjukkan bahawa kita hendaklah bekerjasama ke arah kebaikan dan jangan sesekali seseorang daripada kita khianat dengan membantu musuh untuk mengalahkan kawan dan rakannya. Jadi kalau nak nisbahkan dengan cerita bidalan Arab tadi, kapak tu dia tidak boleh buat kerja sendiri. Dia mesti ada kayu. Dan kayulah yang menolong kapak tersebut untuk memotong kayu lain. Jadi solusinya untuk kayu tu sebenarnya dia tidak membantu. Sepatutnya dia tidak membantu kapak tadi untuk memotong kayu-kayu yang lain. Ini kisah bidalan orang Arab kan.
kisah pengajaran daripada orang Arab. Lihatlah susunan makhluk bagaimana konsep kerjasama secara fitrah yang Allah tabiatkan kepada mereka sehingga memungkinkan mereka untuk meneruskan kehidupan yang penuh mencabar. Semut dengan kumpulannya boleh mengangkat makanan yang jauh lebih berat dari tubuhnya hasil daripada kerjasama. Lebah boleh memungut madu-madu bunga dari pelusuk taman dan pohon kayu. Akhirnya menjadi madu yang lazat diminum sebagai penyembuh dan penawar untuk manusia. Ya, kalau semut yang orang kata apa, yang kecil tu pun, yang tidak ada tulang pun boleh mengangkat gula. Dan lebah-lebah boleh mengutip madu-madu daripada sekalian pokok, bunga dan sebagainya. Akhirnya letak di sarang menghasilkan madu yang sangat berkhasiat untuk manusia. Jadi begitulah hasil kerjasama, menunjukkan apabila adanya kerjasama sudah pasti di sana akan lahirlah satu benda yang sangat bermakna. Menzahirkan rasa kasih sayang sesama Muslim dan manusia akan menatijahkan masyarakat yang harmoni dan aman damai. Kebahagiaan hidup bukan hanya dikecapi dengan kita memiliki apa yang kita mahu. Sebaliknya, kebahagiaan dapat dikecapi apabila kita melihat saudara atau sahabat kita mencapai apa yang kita mahu sekalipun kita tidak memilikinya. Begitulah ada orang, sebahagian orang, dia tidak memiliki harta yang banyak tapi dia sangat suka menolong orang lain. Sangat rare orang ni. Sahabat-sahabat saya di dalam NGO, kehidupan mereka ni tidaklah senang, tidak mempunyai kereta yang banyak, kereta biasa-biasa saja. Tapi mereka ni banyak masa untuk menolong orang-orang yang susah, lebih susah daripada dia. Inilah jiwa besar yang ada pada mereka, yang kita doakan juga supaya jiwa besar tu ada dalam diri kita. Kita kasih orang lain seperti mana kita juga kasih kepada diri kita sendiri. Rasanya gitulah yang ada pada malam ni. Wallahu a'lam. Saya tengok video Facebook sekiranya ada soalan. Setakat ni tidak ada soalan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang memberi komen ni, Alun Khairi dan juga Raziah Jaafar. Saya ucapkan terima kasih pada semua. InsyaAllah untuk yang akan datang, untuk yang siri yang ke-15, sharing session siri yang ke-15, kita akan membahaskan hadis yang ke-14. Kita akan berjumpa pada siri yang lain kali. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong dan menyebarluaskan video ni. Moga-moga semua mendapat saham kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan semuanya dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.